Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal ayat 9. Surah Al-Anfal ni cerita ketika perang Badar. Nabi pernah ditolong oleh 1000 malaikat, kemudian Tuhan top up 3000, upgrade lagi jadi 5000. Ni ada dalam Quran. Malaikat tolong perang. Jadi perang Badar sebenarnya perang tak sengaja lah, perang tak sangka. Memang tiap-tiap kali, ni dah jadi dua hijrah macam tu. Nabi dah pindah Madinah 2 tahun lepas tu lebih kurang. Orang Madinah yang asal kat Mekah ni geram dekat orang yang tinggal Quraisy ni, pasal dia sapu harta dia. Bila ikut Nabi pergi hijrah, kan tinggal rumah, tinggal kebun, tinggal macam-macam harta tinggal kat Mekah, dia pun sapu. Orang Arab Quraisy ni. Jadi bila duduk kat Madinah, dia dengar berita macam ni, dia geram lah. Aku pindah satu hal, aku punya harta jangan ambil. Dia berhijrah ikut Nabi, dia cakap ni tak boleh jadi ni. Jadi kalau mereka datang nak berdagang ke apa ke, dia orang akan buat roadblock, dia akan rampas. Orang Islam ni lah. Bukan dia ambil hak orang, dia ambil hak dia, dia pun pergi jual barang dia orang ni. Macam kita lah, kita pergi satu tempat, orang duk bergadai kita punya barang, marahlah kita. Jadi kadang-kadang dia pertahan rombongan-rombongan meniaga Quraisy ni, kafir ni, dia tahan ambil barang-barang tu. Dia adalah gerila-gerila macam tu lah Islam. Cuma dapat tahu ada rombongan besar sikit, Abu Sufyan kepala, dalam 40 orang. Dia pun nak buat jual barang dagangan ni, nak buat bisnes. Dia orang dah tahu ni barang kita ni, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa kata kita hijack dia orang ni, buat roadblock, kita tahan dia orang ni. Turun ayat, Allah bagi, bukan suka-suka bagi. Allah Ta'ala cakap kira Allah dah bagi lesen, ada ayat Quran, Allah Ta'ala endorse benda ni. Dia pergilah nak attack 40 orang Abu Sufyan punya grup rombongan. Abu Sufyan sudah tahu dah. Sekali dia sudah tahu dah. Dia tahu, dia tak pergi jalan tu, dia pergi kona baring, dia pergi cakap Abu Jahal, ni anak saudara hang dah buat satu macam punya merapu dah ni. Dia hantar 300 lebih orang ni nak serang kita orang ni. Abu Jahal pun dengar, tak apa, kau ada 40, aku hantar 950, 1000 orang kita balun Muhammad. Dia bukan nak attack Abu Jahal, tapi Abu Jahal dapat tahu, oi ni dia orang nak kita apa ni, nak serang kita ni. Jadi Abu Jahal pun datang, Nabi Muhammad pun daripada ke situ terus ke alih 300 orang je lebih kurang, nak hadap 1000 orang. Dah datang dah ni Abu Jahal ni. Abu Jahal tali ni memang nak bunuh Nabi. Dia ada reason lah. Jadi ada kegerunan jugalah kat tentera Muslim. Dah lah puasa 17 Ramadan, tak pasal. Puasa tak puasa 300, ada lebih kurang 70 unta ke 40 unta lebih kurang, tak banyak. Kuda ada 2 ekor je orang Islam. Yang belah sana ratus, askar je 1000, unta ada 100, kuda pun kejap dekat ratus juga. Ni cukup senjata, baju besi, perisai, pedang semua cukup. Yang kawan-kawan Nabi ni lebih kurangnya, pasal bukan nak buat perang sungguh-sungguh. Dah jadi macam ni, jalan jugalah. Jalan juga turun ayat ni. Ingatlah ketika kamu memohon, Nabi duk doa. Allah Ta'ala cakap, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya baginya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Bukan 1000 je. Lepas tu ada riwayat 3000, kemudian 5000. Total up jadi 9000. Memang teruklah kena orang kafir, tapi tak banyak mati. Orang Islam mati belah-belah orang, 14 lebih kurang macam tu. Orang kafir mati dalam 70 orang. Dia orang dah surrender. Tapi memang nampak kelibat tu. Setan pergi menyamar jadi orang, duduk belah Abu Jahal, Iblis. Tapi dia U-turn dulu, beria-ria, berapi-rapi. Tak boleh. Ni tak boleh, aku dah nampak satu macam punya benda dah. Bukan dia je nampak, semua orang nampak.
Tentera tu Allah kata apa? Ada tanda-tanda yang 5,000 tu. Tandanya ulama kata apa? Antaranya baju putih yang tebal. Dia orang ni semua pakai baju putih. Dan kuda dia pun ada tanda. Ada tanda kat dahi kuda dia. Ni tim bantuan daripada langit. Tolong. Tu. Tapi sekarang pun tak mustahil lah. Kita doa je. Kadang-kadang kita tengok orang Palestin apa ni, kadang-kadang boom pun tak meletup kat tempat dia. Kadang-kadang dia baling 2-3 benda pun, helikopter pun boleh goyang. Benda bukan dia banyak sangat pun, tapi tak menang-menang juga. Orang kafir tak menang-menang juga. Kalau nak ikutkan logiknya, dah habis dah. Kalau ikutkan logiknya dengan tentera-tentera gabungan mereka tu, apalah sangat padang pasir tu, kampung Imam Syafi'i kita tu, bukan ada apa sangat. Tapi tak boleh. Adalah halangan-halangan. Antaranya mungkin doa-doa muslimin yang dimakbulkan, mungkin malaikat ada tolong, Allah alam. Pasal dia pernah tolong. Ni hadis, bukan hadis Quran pun dah. Kita tak boleh nafilah benda ni. Cuma tak nampak lah, tak ada siapa cerita pasal Nabi dah tak ada. Mungkin ada orang nampak lah macam ada putih-putih ke apa, wallah alam. Itu surah Anfal ayat 9. Al-Ahzab ayat 9 yang bermaksud, hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentera-tentera. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat dan akan apa yang kamu kerjakan. Dalam surah lain ada lagi Allah Ta'ala cerita, aku bantah tentera, yang ni tak nampak pula, dengan angin-angin topan sekali. Dia boleh jadi macam-macam. Dan konten ini, bab ni nak cerita malaikat bantu peperangan kaum muslimin. Dia bantu physically dan mahupun cara gaib. Dia bantu. Baik. Al-Bukhari menjelaskan masalah ini dalam satu bab, yakni bab syuhudul malaikah Badrah, melalui sanad hadis Rifa'ah bin Rafi'. Dia berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, apa yang kalian siapkan untuk perang Badar? Beliau menjawab, kaum muslimin yang terbaik, atau kalimat yang semisalnya. Jibril masa perang Badar pernah jumpa Nabi, kau dah prepare apa ni? Adalah orang-orang yang bagus-bagus ni. Lepas tu Jibril jawab apa? Demikian pula dari kalangan para malaikat akan ikut berjuang dalam perang Badar ini. 247 Bukhari. Malaikat pun cakap, Jibril, aku pun hantar yang baik-baik punya. Baik tak baik pun malaikat tolong ikutkan satu orang cukup dah. Tiup sangkakala sekali hancur dah bumi ni. Tapi sunnatullah lah, nak tunjuk cerita. Kalau perang kita buat cara perang. Mereka pun datang tolong. Jibril bagi endorsement. Menanglah orang Islam masa ni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata ketika kembali daripada perang Khandaq, Nabi SAW meletakkan senjata dan mandi. Perang Khandaq apa dah? Perang Khandaq ni malaikat pun datang tolong juga. Bila Aisyah cerita, Nabi balik perang Khandaq, Nabi parking senjata dia, bos senjata dia, nak pergi mandi. Jibril AS datang, beliau selalu berkata, engkau telah meletakkan senjata. Dah letak senapang dah. Bukan senapang lah, pedang. Dah gantung pedang dah, Jibril cakap lah. Gantung pedang dah. Demi Allah, kami belum meletakkannya, Jibril cakap. Kita orang belum lagi. Kita belum stop lagi. Maka keluarlah kepada, perangilah mereka. Jibril cakap, kau pergi keluar balik, pergi perang. Jibril bolehlah cakap macam ni tuan-tuan. Jangan ingat Abu Bakar boleh cakap macam tu Rasul. Jibril memang guru dia, kawan dia, guru dia yang ajar dia wahyu, bagi wahyu, tadarus dengan dia lain. Jibril boleh cakap tak apa, pergi keluar. Kita orang tak berhenti lagi, kau pergi keluar. Terusah mandi, angkat, pergi keluar. Beliau bertanya, ke mana? Mana ni Nabi cakap nak pergi mana? Jibril menjawab, ke sini. Jibril menunjuk kepada Bani Quraizah. Setelah itu Nabi SAW berangkat ke Bani Quraizah. Dia tunjuklah satu tempat yang duk perang lagi tu. Al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, seolah-olah aku melihat debu yang bersinar di lorong-lorong Bani Ghanam ketika Jibril menyertai Nabi SAW ketika berjalan menuju Bani Quraizah. 249. Anas pula kata, masa cerita ni jadi,
masa Nabi nak pergi ke Bani Quraizah tu memang nampak Nabi je. Tetapi Anas cakap debu bersinar-sinar, macam ada glitter. Tahu tak glitter ni? Saya tahu pasal anak saya selalu main. Tak tahu nak cakap apalah, serbuk yang macam sparkling tu lah. Sparkling pun tak tahu. Debu bersinar, debu-debu macam kaca tu, bersinar. Anas cakap dia nampak bersinar di lorong-lorong Bani Ghanam kerana Jibril menyertai Nabi ketika berjalan. Dan tim malaikat ni datang berdebu-debu, bergelip-gelip. Nampak masa Nabi pergi ke Bani Quraizah tu. Okey, diriwayatkan daripada Anas. Ini antara kes-kes yang Nabi malaikat tolong Nabi SAW peperangan dan umat Islam. Kalau dia tolong Nabi tu, dia tolong umat Islam lah sekaligus semua. Jadi kita doa tak apa. Walaupun kita tak boleh tolong fizikal, kita boleh tolong melalui doa. Jangan tak doa. Kalau kita dengar orang Islam tengah perang, ya Allah kau kirimkanlah tentera kau, ya Allah tolong dia orang. Tak ada salah. Boleh. Baik.